Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So untuk hari ni tak ada yang special nak sharekan, tapi kita tengok apakah performance malam yang kita expectkan, adakah akan berlaku kenaikan. Dan apa pagi tadi Zul bangun tu tengok dia punya phone maknanya dah pun update Bitcoin berada di 50k USD dollar. So apa yang berlaku? Zul tak tengok lagi, Zul dah tengok chart, nanti Zul akan terangkan. So apa yang dah berlaku yang macam Zul expectkan yang analisis malam dah pun berlaku semalam. So now expected apakah akan berlaku lagi untuk short term. Sebab tahu kita long term, yes kita dah tahu, cuma kita nak tahu juga pergerakan short term. Sebab apa? So sekarang pun dah kata sedikit mood, maknanya Zul dah masuk sikit point leverage punya trading. So leverage ni sebab itulah Zul monitor more kepada short term. Apa nak tengok, sebab tahu kita momentum untuk naik ke atas, so kita akan monitor juga short term untuk kenaikan untuk short term untuk kenaikan, untuk kita tengok ke manakah point good entry untuk kita masuk. So guys, hari ni Zul akan terangkan di chart apa yang akan berlaku lagi untuk expected untuk hari ni ataupun untuk minggu ni. Macam juga Zul expectkan untuk start hari ni Selasa dan Rabu mungkin ada momentum kenaikan yang more drastic untuk permulaan Oktober. So apa pun nanti kita tengok chart apa yang dah berlaku dan kita tengok review perform untuk semalam. So guys, sebelum kita teruskan lagi, siapa yang belum like, belum subscribe, please like dan subscribe. So siapa yang dah bantu Zul sama ni, dah support nama Zul, so make sure anda tekan like button bila anda watch video. So guys, let's go kita ke CoinMarketCap untuk review dulu market secara keseluruhan, tengok apa yang dah berlaku dalam market untuk tempoh dalam 24 hours untuk semalam. So guys, ini adalah CoinMarketCap. So sekarang jam menunjukkan pukul 6.42. So 6.42 kita tengok ke manakah pegang. So meaning kita tak complete lagi 24 hours. Kita untuk 24 hours kalau waktu Malaysia 8 pagi. So meaning 8 pagi tu kita akan buka satu candle daily yang baru, berarti new day lah untuk 24 hours. So untuk sekarang ni total market berada di 2.14 trilion. So tak banyak berlaku perubahan semalam, tapi kita tengok volume meningkat daripada 90 bilion kepada 106 bilion. Meaning kita tengok di percentage, kita tengok ada percentage meningkat. So percentage ada sikit meningkat 0.1. So peningkatan yang tak banyak sangat, tapi ada peningkatan. Tapi untuk volume meningkat 16.62%. Ini bermakna kita tengok kenaikan tu walaupun sikit, kita ada support volume, meaning candle tu akan panjang lah. Aku kata kenaikan bull candle tu ataupun candle warna hijau tu, kata candle yang panjang lah kita akan tengok dalam market. Nanti di chat kita akan tengokkan. Kemudian tengok kenaikan tu dalam mana, kita tengok BTC daripada 42 semalam 42, so ni 43, meaning kita tengok kenaikan ini more lebih kepada ke dalam bentuk Bitcoin. So meaning kenaikan semalam 0.1 tu orang kata more expected, orang kata 43% nya adalah datang ni pada Bitcoin. Kemudian volume dah tinggi, so kita dapat di chart BTC akan melakukan satu candle yang panjang. So macam cakap, bila BTC naik, so expected untuk altcoin juga akan ada yang melakukan peningkatan. So nanti kita akan review di bawah, kita tengok macam mana percentage kenaikan untuk setiap coin. So pertama kali kita tengok di Bitcoin. So Bitcoin berada mana di 48, so 48.7. So ikutkan mungkin ukur malam tadi masa kita tidur mungkin dah sampai 450, kemudian berlaku rejection. Nanti kita tengok apa yang dah berlaku, kenapa dia berlaku rejection, pernah pun sampai 50 dan kenapa dia rejection tu. Nanti Zul akan tengokkan chat, Zul akan terangkan kenapa. So untuk tempoh 24 hours, untuk kita ada lagi dalam 1 jam setengah lebih kurang, 1 jam setengah untuk completenya 24 hours. Untuk current time kita ada hampir 1.4% untuk peningkatan untuk Bitcoin daripada hari semalam. So Ethereum drop 1.41 untuk di 24 hours. Sebab apa? Untuk di pagi semalam kita 3.6. So untuk hari ni kalau kita close untuk hari ni pukul 8 lagi 3.3, meaning kita drop lah 1.4% daripada harga tinggi untuk semalam. Ada ikut di Binance kita tengok harga pun drop juga 1.63, di Cardano drop 3.3, trader tak masalah. Di Solana pun drop 3.4, SRP drop 2.2, Dogecoin melakukan peningkatan almost 8%. Sebab tu cakap tu tak jual punya Dogecoin. Sebab apa? Even Dogecoin ni kata meme coin, tapi kata Dogecoin ni still lagi kata dari meme coin, dia ada berevolusi lah kepada antara hampir menjadi good coin lah. Kita tahu mungkin kerana Dogecoin tak ada berapa good fundamental, tapi dia punya macam sama cakap, dia punya projek tu cantik, okay, dia punya transaction laju tu support tu, mungkin kata give a time, mungkin kata projek Dogecoin akan di upgrade lah sentiasa. Mungkin kan ni kita tengok kata Dogecoin mungkin harga orang kata coin yang
tak berapa nilai, future punya value tak berapa nak ada, tapi kata tahu mungkin setahun 2 tahun lagi mungkin dia ada upgrade. So mungkin yang kata still lagi, sebab Zul buy di 0.05 sen. So Zul sayanglah coin ni untuk simpan. Zul akan simpan untuk long term, sebab apa price yang Zul dapat tu amat murah. Dan antara Dogecoin antara Zul punya profit dalam portfolio, antara coin yang kita dah bagi Zul profit more than 1000%. And then Zul tak bawa profit pun Zul hold lagi. Dan untuk kenaikan tu sepatutnya bulan 12 nanti Zul akan buat penilaian lah, abang ada Dogecoin tu akan buat keluar profit ataupun tidak. So di Polkadot 3.5% untuk drop 3 ke 30 tu. Terra Luna still lagi untuk hari ni meningkat lagi 10%. Macam cakap semalam 47 daripada 33 ke 47 dolar. So antara dalam 13 dolar kenaikan 10%. So ada sedikit position walaupun tak banyak. Still ada position dalam Terra Luna. Tak banyak pun Dubai tu dalam satu coin lebih je, tapi apapun kata at least ada juga profit daripada Terra Luna. Sikit ada banyak tu tak apa, sikit ada banyak modal tu tak penting. Yang penting berapa percentage yang kita dapat. So mungkin tu masuk satu coin, mungkin ada yang Polo Dubai tu mungkin ada beli 10 coin, ada 100 coin. So banyak modal anda masuk, banyaklah untung dapat. Banyak modal anda bawa keluar, sikit lah anda dapat. Ini kita tak boleh kata ketika berbandingkan berapa banyak modal, kita hanya kata sembang pasal percentage. Ini untung berapa? So itu untung 10%, aku pun untung 10%. So 10% tu bergantung pada dia punya modal. Itu bergantung kepada keupayaan masing-masing. So apa pun still lagi Zul happy. Terra Luna still Zul ada position lah dalam Terra Luna tu, 10% untuk peningkatan. Lain-lain coin still lagi meningkat. So adakah lagi yang melakukan peningkatan untuk semalam? Kita tengok di sini. So untuk Hadera 2%, untuk Shiba Inu 60%. So adakah kenapa naik melakukan 60%? Kemudian kita tengok di lain coin, so mostly semua sedang melakukan rate lah. So betul juga di total market lah melakukan kenaikan sikit je. Kemudian dengan volume yang tinggi, kemudian dominant BTC, sebab juga kita expected more kenaikan tu more ke dalam Bitcoin. Kemudian altcoin tu tak berlaku banyak efek lah, antara 1-2 coin saja. Contoh di tengok dalam Dogecoin dan Terra Luna lah yang kata ada efek sikit melakukan kenaikan. So guys, let's go, kita pergi ke kita punya topik, kita punya main, iaitu di Trading View untuk tengok manakah arah pergerakan. So nak tengok di total market tu. So apa? Okay, total market kita hampir untuk breakout kita punya major resistance. Ini kata kita dah breakout yang ni. So ni yang bulk resistance, kita dah breakout yang ni. So yang lain ni seperti dah bunyi support. Now kita ada bulk resistance, price berada di bulk resistance, last major resistance. Kemudian kita ada satu trend line ni. So in order kita nak price total market more naik ke atas, ini kita perlu break yang ni. So break yang ni kita sepatutnya naik ke atas. So kita akan tengok untuk di 4 hours. So 4 hours yang tu nampak adalah kata good position untuk dia naik sebenarnya. So kita tengok ni. So sepatutnya mungkin ada sikit lagi, at least dia akan mungkin jatuh dalam kawasan ni. So akan nak tengok ni. Ada satu trend line ni. So price dah sampai. So expected RSI ni boleh now bounce naik ke atas. And then di support juga store RSI. Store RSI dah pun berada di overbought. Line blue, biru. Line kuarter 13, 3 RSI dan 14, 3 dah cross 14. Meaning kita expected untuk price tu ada momentum naik, good momentum untuk naik. So untuk 4 hours, kalau 4 hours kita expected untuk satu hari, ada satu hari 4 hours ada dalam 8, 12, 4, darab 2, so 6. So kita ada 6 candle untuk hari ini. So 4 candle. So adakah expected untuk 6 candle untuk hari ni daripada start pukul 8 nanti sampai 8 pagi besok? Adakah candle tu akan melakukan kenaikan? So expected more akan melakukan kenaikan untuk breakout kita punya major resistance untuk hari ini. Sebenarnya juga hari Selasa Rabu ni kita expected ada kenaikan yang drastik lah untuk permulaan Oktober. So data pun dah support, RSI dah ready untuk naik atas, sebab kata dah good support kawasan ni. Kemudian kita store RSI pun dah berada di bawah. So kalau kita nak tengok lebih detail untuk ni mungkin kita pergi for 1 hour. Kita 1 hour kita akan tengok ni 1 hour sedikit ada downtrend. Sebab apa? Kita ada expected sampai 50. So expected yang ni kita ada dua akan monitor untuk RSI ni, trendline ini. Kemudian RSI tu expected kita akan akan jatuh sikit ke bawah untuk sampai kawasan almost dalam 48 ke 50. And then kita tengok store RSI akan drop dengan bawah. So bila drop bawah ni kita baru di oversold, barulah kita expected untuk price tu akan ada momentum untuk naik ke atas. Sama juga store RSI akan push ke atas. Price ini berada kawasan ni, price akan push atas. So itu untuk daily. So expected mungkin sampai malam nanti. So mungkin tengok candle mungkin untuk 4 hours tadi kita ada untuk peluang untuk naik ke atas. 1 hour juga expected untuk mungkin untuk setengah hari ni. Tengah hari mungkin kita akan downtrend sikit untuk candle merah lagi. Tapi untuk expected di malam
bila market Europe buka kembali, bila market US buka nanti, US buka kalau ikut waktu Malaysia dalam 9.30 malam. So sepatutnya untuk malam tu macam mana berlaku untuk malam tadi BTC sampai 50. So sama juga sepatutnya untuk malam nanti. Untuk pagi ni mungkin kita akan dropping sampai pukul 9 malam. 9.30 bila market buka, US buka, kita sepatutnya price tu akan melakukan kenaikan untuk price naik atau push resistance, break major resistance. Tu break resistance, kita akan put excitement, aku kata put excited dalam market. So mostly kita akan tengok FOMO akan berlaku. Tu price kita dah buy, tunggu relax aja, kita monitor untuk price naik atas. So total market nanti lagi tu nampak untuk akan melakukan kenaikan. Cuma untuk awal-awal ni sebelum malam kita akan down sikit. Malam kita sepatutnya akan melakukan kenaikan. Untuk break up kita major resistance, break saja major resistance, kita sepatutnya untuk di 1.6 ke 3.3. So bila total market meningkat, apa yang kita macam dulu pesankan, bila total market meningkat meaning harga coin di kripto juga akan meningkat. So mana yang meningkat, daripada yang kita tahu, semua akan melakukan peningkatan. So guys, let's go, kita pergi ke BTC dominant. Kenapa perlu kita BTC dominant? So BTC dominant meningkat, sekiranya total market meningkat, BTC dominant meningkat, kita akan tengok kenaikan yang drastik dalam bentuk Bitcoin. So BTC dominant malam dah pun berlaku, tengok macam total market meningkat dan volume yang tinggi. Kemudian kita tengok volume bertambah, tak tinggi, cuma bertambah sikit. Kemudian kita tengok BTC dominant juga meningkat. Sebab tu kita tengok harga Bitcoin malam melakukan peningkatan. Sebenarnya altcoin tak melakukan barang pergerakan. So, jika sekiranya market lebih tertumpu pada Bitcoin, total market meningkat, BTC dominant meningkat, meaning harga Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. Seperti mana kita tengok masa Bitcoin pada 29k naik ke 50, altcoin lain cuma tengok aje. Lepas tu ibarat tergamam, tak naik, tak berlaku sebarang kenaikan pun. Kemudian bila Bitcoin stabil dekat atas, altcoin akan melakukan. So kata buran punya perjalanan tu ada cycle dia, Bitcoin, Ethereum, altcoin, Bitcoin, Ethereum, altcoin. Tu cycle dia sama saja. So now sepatutnya kira-kira dominant total market meningkat dan BTC dominant akan melakukan peningkatan. Kita akan tengok dulu kenaikan yang drastik untuk Bitcoin. Good dan untuk Bitcoin untuk kenaikan dulu, untuk sebelum altcoin melakukan kenaikan. So sama juga di RSI, di dominant tu nampak di dominant. So expected boleh untuk yang ni mungkin kita akan ada sedikit slow drop ke bawah sedikit untuk sampai 50 ataupun tak. Dan kita tengok ada stock RSI akan berada bawah. Meaning kita untuk di dominant untuk naik ke atas untuk pagi ni mungkin nak kata low sikit. Sebab apa, stock RSI dah berada di atas, tapi kita still lagi belum ada cross. RSI 3 dengan RSI 14 belum lagi cross untuk di line biru ni, biru dan orange ni, antara 3 dan 14 ni, line 3 14 belum lagi cross, meaning cross kita ada sepatutnya lagi untuk naik ke atas sedikit lagi. Sebelah sebaik saja kita tengok cross, kita akan sepatutnya ada candle akan buat red lah untuk sepatutnya jatuh. Ada short term saja, short term untuk jatuh, kemudian sampai di bawah dominan barulah akan meningkat. So itu yang Zul akan berlaku. So ini adalah data-data yang kita nak monitor untuk support kita untuk buat analisis di Bitcoin. So guys, let's go, kita pergi ke Bitcoin. Apa yang dah berlaku untuk semalam sebenarnya. So Bitcoin semalam dah pun berlaku expected di price malam dah sampai di kawasan, kalau kau ikutkan sini tu nampak di kawasan almost 49 ataupun 50 lah, dah sampai pun 50k USD, almost 50 ya, 49. Kalau ikutkan ni USD BTC, kalau kita tengok di BTC USDT dah sampai dalam 49.5. So lebih kurang sama lah tu. Yang ni adalah dia punya chart, dia punya chart untuk leverage punya point chart. So kalau tengok yang hijau-hijau ni, maknanya dia ada masuk position lah, dia ada masuk position buy kat sini. Kemudian now second dia dah masuk buy kat sini. So yang merah ni lah jumlah stop loss. So itu yang tu punya, ini BTC USDT adalah dia punya chart untuk leverage. Tu untuk monitor price untuk secara keseluruhan, untuk buat analisis tu akan pakai BTC USD. So yang ini apa yang dah berlaku. So semalam nanya dia ada monitor untuk 1 hour. So 1 hour dia ada monitor satu pattern untuk di 4 hour sebenarnya dia ada monitor ni. Malam dia ada monitor pattern ni untuk pattern, tapi monitor ni bercakap 1 hour tu pattern ni selalu berubah-ubah. So kita boleh pakai untuk short term je. So untuk sekarang ni apa yang tu nampak di 1 hour ialah kita dah melakukan satu pattern yang baru, iaitu pattern Brownish wedge. Ini sudah adjust. So yang ini, so ni 4 hours ni, 4 hours. Kalau kita pergi 1 hour, kita akan tengok lebih detail lah. So ini 1 hour price dah pun berlaku Brownish wedge. So opening Brownish wedge. So opening Brownish wedge, expected price tu akan melakukan kenaikan. Price akan bergerak dalam price ini. So ini yang boleh berlaku dalam market, more opening.
So naik atas. So apa yang kita akan expected berlaku, yang ni aku akan expected mungkin dia akan berlaku lagi kata continuous pattern ataupun dalam ni more small pattern ataupun triangle. So bila kita buat triangle, kita expected price to break atas. Sama juga price expected boleh sampai kawasan ni. So untuk kita tengok sekiranya cakap price to break saja minor resistance, break hijau, kita akan expected price tu kita dalam keadaan momentum bullish. So walaupun ini pattern yang bearish, so expected price itu bukan pattern bearish, pattern ni boleh breakout atas dan bawah. So apa macam ni kita ambil. So contoh yang ni kita ambil weather ni, sama ada dia akan break bawah, kita akan expected macam ni. Kalau break ke atas, kita akan expected dia akan naik ke atas. So ikut berdasarkan momentum. So momentum lah good strong. Kalau price itu berada di major resistance, yes kita akan expected price itu jatuh bawah. Tapi kalau price itu expected di dalam pertengahan untuk naikkan, kita expected price itu boleh naik atas. So 50-50, naik atas boleh, jatuh bawah boleh. So ini yang kita boleh possibility tengok price macam manakah boleh berlaku. So jangan terkejut kalau price itu jatuh bawah, still lagi normal, still lagi kita dalam pergerakan bullish. So itu yang Zul nampakkan di BTC. So malam dia cakap kita patut di 1 hour kita berada di overbought, di oversold, price berada 50. Kita patut untuk at least sampai malam-malam ada price melakukan atas. Yes, price dah pun sampai sini. So berada di resistance running wedge. So apa kita sepatut untuk 1 hour. 1 hour untuk current, maybe untuk dalam tengah hari sampai mencekat sebelum US market buka. Stock RSI dah pun cross. So expected untuk momentum ke bawah itu kuat. Kemudian kita expected yang ini juga stock RSI akan jatuh at least dalam ke 50 balik. Meaning kita akan tengok kejatuhan. Kejatuhan tu sampai mana? So dua expected untuk ini yang kata good. Kejatuhan yang bagus untuk kita meneruskan kenaikan. So ibarat cooling down untuk price. So price dah melakukan atas malam tu berlaku sikit cooling down. Tu cooling down tu sampai mana? Swing high, swing low to swing high. Kita expected price tu expected boleh jatuh balik dalam kawasan kita punya minor support. So yang ini kenapa tu monitor 1 hour? So 1 hour lah monitor tu expected untuk tu punya position untuk masuk leverage. So itu yang tu 1 hour lah tu akan expected more. So kalau ikutkan sini, maknanya tu dah masuk position malam. Tu masuk position yang kat bawah ni, maknanya tu dah masuk. So expected kalau price jatuh bawah pun still lagi still question tu expected jatuh kawasan ni. So kalau price tak jatuh bawah minor ni, meaning kita ada lagi strong untuk kenaikan. So expected price jatuh kawasan ni, price jatuh kawasan kata minus support, kemudian kita expected di RSI jatuh kawasan 50, kemudian kita stock RSI jatuh balik kawasan ni, meaning kita akan another push up untuk naik ke atas. So ini adalah yang Zul monitorkan untuk hari, untuk expected apa yang akan berlaku dalam tempoh 24 hours untuk yang ni. Mungkin besok kita akan tengok review balik pagi besok pukul 8, kita tengok adakah akan berlaku seperti itu. Macam cakap, expected untuk sebelum US stock buka, kita expected price tu akan drop sampai dalam 48 balik, kemudian malam nanti baru kita akan another push up untuk kenaikan ke atas. So berdasarkan data itu yang kita nak tengok. So kalau price tu naik ke bawah macam mana? Price tu mesti tak break bawah daripada ini. So sekiranya break tu jatuh bawah ni, meaning kita still lagi kata good support di kawasan 46k. So whatever dalam 46k, kalau nak kata entry ataupun nak buy, adalah good position untuk buy, untuk sama ada leverage ataupun untuk di, kalau leverage anda masuk kawasan ni, kemudian stop loss kawasan ni. Kalau untuk di spot, anda boleh buy di kawasan 46, tapi ingat jangan buy all in. Buy sikit dulu percentage untuk at least anda tambah sedikit lagi anda punya kata position dalam market, ataupun kata nak kata tambah 10% lah. Jangan all in dalam market kawasan ini. So 46 still good position kalau price tu jatuh bawah. So itu yang saya expectkan untuk berlaku di Bitcoin. So let's go, nak pergi kat di Terra Luna punya, so expected di Dogecoin. Lepas kita pergi Dogecoin tu sebelum Terra Luna, sebab apa? Dua coin ni melakukan kenaikan. So apa yang dah berlaku sebenarnya? So di Dogecoin ini kita tengok price berada di major support. So macam cakap, whatever dalam good price dalam box support, last support lah good position untuk kita buy. So siapa yang aku kata mungkin ada yang minat Dogecoin dan buy tu, now ni mati je. So apa yang sepatutnya lagi ni, kita dah breakout untuk first kita ada minor trend line sebelum ni, yang ini. So price dah breakout untuk naik ke atas. So naik sampai mana? So naik sampai mana kita expected untuk yang ini price boleh sampai kalau ikutkan yang ni, kita akan tarik kita punya resistance. So yang ini kita akan nampak sedikit rejection price tu bila price tu sampai di kawasan ni. Kita ambil yang swing high ini dan swing low. So kita expected price tu boleh sampai kita punya minor resistance di kawasan ini. So yang ni kalau nak monitor boleh juga. So ini box, kita punya box golden box untuk minor resistance, and then kita boleh ada juga horizontal resistance di kawasan ini. Finally kita
kita akan expected price turun atas. So, untuk naik atas ni kita ada monitor juga satu lagi trendline. So ingat tadi dia minor trendline, so ini dah lepas. So apa yang patut yang Zoom monitor lah yang ni, trendline yang hijau ni. Sekiranya Dogecoin berjaya break yang ni, kita expected price tu sampai kawasan ni, dan break saja minor resistance, kita expected Dogecoin akan terbang ke bulan lah. Expected price tu akan naik ke atas. So juga good position untuk buy untuk long term. Tapi juga Dogecoin bukanlah kata secara fundamental, dia punya projek tak ada lagi future punya value tu, tak berapa banyak edit. Tapi siapa yang masuk dalam macam Zul masuk dalam ni, Zul punya average dalam 0.05, Zul buy 1000 coin Dogecoin tu dalam masa harga 0.00 ni, harga dia tu 0.05. So Zul dalam good position maknanya. Even kalau Zul nak tambah pun tak balalah untuk tambah coin lagi. Tapi kalau price tu dalam sen-sen, mungkin Zul akan tambah lagi lah. So Zul right saja Dogecoin. So untuk Zul expected take profit dalam Dogecoin ni, Zul expected price tu bila $1 lah. Zul expected untuk ni sekiranya Dogecoin, kalau Bitcoin naik dan Dogecoin bagi break major resistance ni, saya expected Dogecoin boleh sampai dalam kawasan $4, dalam $2, ataupun kita tengok at least 1.6. Zul expected boleh sampai, kita sampai dalam $1.1. So $1.1 ni Zul akan expected Zul akan keluar profit dan modal lah. Zul akan bawa keluar modal expected dalam, mungkin Zul akan bawa keluar dalam 80% punya Dogecoin punya pegangan. Dan ada retest balik, Zul akan re-entry balik lah ke dalam market. So itu yang Dogecoin. So positive move untuk Dogecoin, tapi still lagi kita perlu monitor lagi. Yang ini kita dah break good. Now untuk moment Dogecoin keluar pada price ni, keluar saja pada point ni, baru kita expect Dogecoin akan ada momentum naikkan yang more drastic. So untuk di Terra Luna, macam tahu siapa yang lama tu, ni position tu 33 point, hampir $34. Zul masuk buy sini dulu, dan tu dah terang kenapa Zul buy. Zul walaupun price melakukan kenaikan, dan kenapa Zul buy. Sebab apa? Macam cakap, first teknik kita ketunggu whatever. Kalau nak buy dalam, nak FOMO, ini FOMO yang cara betul, bukan FOMO on buta. So nak memFOMO, anda perlu tunggu walaupun price tu nak melakukan kenaikan, price tu berlaku rejection dalam 30%, adalah good position first entry dalam masuk. Itu yang Zul buat untuk di Luna. Tapi masuk pun jangan masuk roll in, at least anda nak ada sedikit position dalam. So untuk di Terra Luna dah pun melakukan kenaikan. So kat ini dah sampai mana? Kita expected sampai di 1.6. Untuk yang lebih kita ada major resistance dan major support. So break saja sini, kita expected 1.6 to 1.6. Price dah pun sampai di kawasan ini. Di line tu kena kita expected 2.6, 3.6, 4.2. Tu untuk secara long term, kita expected Terra Luna boleh sampai di kawasan 78. Seperti mana kita tengok di Solana sampai 42 dan break ke atas. So expected Luna boleh sampai di kawasan 78. So untuk more short term, untuk pengaratan more short term, kita akan monitor yang ni. Kita akan monitor Fibonacci ni, swing high to swing low, dan kita expected price tu sampai mana. Price sedang berada di kawasan 1.2 untuk minor. Untuk minor kita punya pergerakan tu expected 1.6. Price kena break ini, kita expected boleh sampai di kawasan 57. Ada yang kita expected bila break 7 tu, kita ada 1.6. Tu kita akan ada more untuk di 3.6. So price akan expected untuk long term akan bermain antara 2.6 dan 3.6. Tapi untuk short term, kita expected price tu akan bermain 1.2 ke 1.6. Tu good untuk di Terra Luna untuk more melakukan kenaikan. So short more, untuk long term kita expected more melakukan. So untuk sekarang ni bukanlah good position untuk buy, tetapi sekiranya ada drop 30%, 25% ke 30%, anda boleh buat first entry. Tapi first entry jangan all in expected. Anda boleh guna serendah 10% lah, 10% apa je anda punya planning untuk masuk dalam Luna. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. So hopefully membantu anda antara cara untuk tengok market. So banyak itu terang untuk hari ni. So terang punya Bitcoin. So apa pun lebih tertumpu kepada Bitcoin maknanya. Sebab apa? Sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, altcoin lain juga akan di-pull sekali untuk melakukan kenaikan. Semua banyak tu sikit tu bergantung pada fundamental coin tu sendiri. So guys, itu saja untuk pagi ni. So guys, siapa yang masih belum like dan subscribe, so pada yang siapa dah subscribe tu bantu tu dengan tekan like button. Dan siapa yang masih new dalam tu punya channel, please like dan subscribe, dan juga mohon share kepada rakan-rakan anda lain. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Hopefully kita ke bulan untuk malam ni. Bye bye guys. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Everybody get your fucking hands up.